Salam sejahtera dan salam hormat. Berita Pagi Sarawak edisi Sabtu 28 November bersama saya Vanessa Mering. Kita mulakan berita dengan perkembangan ini. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak memutuskan bahawa prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP dikuatkuasakan hari ini di seluruh Sarawak. Dalam kenyataan medianya, JPBN berkata SOP berkenaan melibatkan sektor yang masih tidak dibenarkan beroperasi, sektor yang dibenarkan beroperasi serta tata cara kemasukan ke Sarawak. Menurut JPBN, pusat hiburan seperti kelab malam, pub, karaoke dan refleksologi masih tidak dibenarkan beroperasi sehingga diberitahu kemudian. Manakala sektor-sektor lain dibenarkan untuk beroperasi tetapi mesti mematuhi SOP yang telah dikeluarkan semasa PKPP. Masa operasi bagi semua aktiviti adalah dari pukul 6 pagi hingga 12.30 malam. JPBN turut mengingatkan semua pemilik premis yang dibenarkan untuk beroperasi bahawa adalah menjadi tanggungjawab mereka untuk memastikan SOP semasa tempoh PKPP dipatuhi sepenuhnya. Bagi kemasukan ke Sarawak pula, tata cara yang telah dikeluarkan sebelum ini masih dikekalkan. Dalam pada itu, Sarawak merekodkan sifar kes positif COVID-19 semalam dengan jumlah keseluruhan kes positif di negeri ini kekal 1,062. Sementara itu, daerah Kuching bertukar status daripada jingga kepada kuning, daerah lawas kini berstatus hijau, manakala daerah Miri kekal berstatus kuning. Dalam perkembangan berkaitan, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak turut memaklumkan bahawa satu aktiviti pengesanan kes secara aktif atau ACD telah dilaksanakan di Kampung Banting Lawas. Ini berikutan satu kes jangkitan tempatan yang dikesan di daerah Lawas pada 13 November lepas. SCD berkenaan diadakan selama 2 hari iaitu pada 18 dan 19 November lepas dengan seramai 959 orang penduduk kampung terbabit telah menjalani saringan COVID-19. Kesemua sampel yang telah diambil telah dihantar ke Hospital Miri dari Hospital Lawas menggunakan helikopter perkhidmatan Medivac sebelum diagihkan ke makmal di Hospital Miri, Hospital Umum Sarawak dan Pusat Jantung Sarawak bagi mempercepatkan keputusan ujian RT-PCR. Kesemua keputusan ujian RT-PCR yang diambil telah diperolehi seawal pada 21 November 2020 adalah negatif COVID-19. Benteng tali air yang pecah di Kampung Buntal akan dibaik pulih selepas kajian terhadap kos kerosakan dilakukan. Menteri Muda Utiliti Bekalan Air Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata kerosakan benteng yang mengakibatkan banjir di kampung itu kini dalam perhatian kerajaan dan proses memohon dana segera dilakukan sejurus anggaran kos baik pulih disediakan. Jadi saya akan membuat penilaian ini secara terperinci dengan pengurusan DID dan memohon pada pihak kerajaan untuk memastikan bahan ini dapat kita perbaiki dan dapat menahan air daripada melimpah ke kampung. Datuk Dr. Abdul Rahman memberitahu proses membaik pulih akan memakan sedikit masa kerana dijangka menelan kos yang tinggi. Beliau memandang serius perkara ini kerana kerosakan itu mengakibatkan kawasan kampung dilanda banjir kilat setiap kali fenomena air pasang besar berlaku seperti minggu lepas. Beliau ditemui pemberita RTM selepas menyerahkan tangki air kepada penduduk di kampung Sungai Berdaun, Kuching. Dengan penyerahan tangki air itu, beliau yakin ia dapat menyelesaikan masalah tekanan air rendah di kawasan Pantai Damai. Setakat ini, kerajaan telah mengagihkan sejumlah 230 tangki air di kawasan tersebut dan 41 daripadanya kepada penduduk kampung Sungai Berdaun. Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC menyambut baik inisiatif yang diperkenalkan oleh Kerajaan Negeri dan Persekutuan yang bertujuan menghidupkan semula industri pelancongan tempatan yang terjejas ekoran wabak COVID-19. Pengerusi SEDC Tan Sri Dato' Amar Dr. Abdul Aziz Datuk Hussein berkata antara inisiatif yang diambil adalah memperkenalkan gelembung perjalanan domestik antara negeri zon hijau. Tan Sri Dato' Amar Dr. Abdul Aziz menjelaskan langkah ini menjurus kepada pelancongan tempatan untuk mengurangkan kesan pandemik terhadap perjalanan udara global yang berkemungkinan tidak pulih sehingga tahun 2024. Katanya, ketika ini kebanyakan operasi syarikat penerbangan telah lumpuh dan setengah syarikat terpaksa mengenakan harga tambang yang tinggi.
Ujar beliau lagi, meskipun Majlis Tindakan Ekonomi Nasional telah meramalkan industri pelancongan negara akan mengambil tempoh 4 tahun untuk pulih, namun masih ada harapan bagi para penggiat industri pelancongan menarik perhatian pelancong terutama dalam pasaran domestik dengan menawarkan produk pelancongan yang dapat dijual dengan kreatif dan inovatif. Tan Sri Dato' Ahmad Dr. Abdul Aziz menyatakan demikian dalam sidang media selepas melakukan lawatan di Kampung Budaya Sarawak di Kuching. Dalam perkembangan lain, projek-projek infrastruktur pelancongan bagi merancangkan industri itu di kawasan Damai Peninsula menjadi destinasi pelancongan utama. Setakat ini, Tan Sri Dato' Ahmad Dr. Abdul Aziz berkata pihaknya masih dalam peringkat kajian untuk meneliti infrastruktur atau aktiviti lain yang boleh mempertingkat daya tarikan pelancongan di kawasan itu. Ketika ini, SEDC sedang menaik taraf hotel-hotel di bawah seliaannya dengan kos kira-kira RM1 juta dan merancang membangunkan Damai Legun sebagai tarikan baru pelancongan. Polis Limbang berjaya merampas 11 laras senapang patah dalam operasi Laras Fasa 2 membabitkan serbuan di beberapa lokasi berasingan di daerah berkenaan pada Khamis lepas. Ketua Polis Daerah Limbang Superintendent Abang Zainal Abidin Abang Ahmad berkata sepasukan pegawai dan anggota daripada bahagian siasatan jenayah daerah digerakkan dalam operasi itu bersama cawangan perlesenan dan cawangan persenjataan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Limbang. Superintendent Abang Zainal Abidin berkata rampasan senapang patah pelbagai jenis itu disebabkan atas pelbagai kesalahan. Yang pertama, gagal untuk memperbarui permit ataupun hak milik lesen memiliki senjata api. Yang kedua, ahli keluarga gagal untuk memperbarui ataupun menukar hak milik yang sah ke atas permit senjata api tersebut, sedangkan pemilik yang sah telah meninggal dunia. Dan yang ketiga, pelbagai pengubahsuaian telah dibuat ke atas 11 laras senjata api tersebut tanpa mengikut spesifikasi yang dibenarkan. Kesemua senjata terbabit tidak mengikut piawaian ditetapkan dan disimpan di stor persenjataan IPD Limbang atas faktor keselamatan. Justeru beliau meminta individu yang belum berbuat demikian tampil ke IPD Limbang untuk disimpan, pada masa sama menyarankan waris keluarga membuat pindah milik ke atas senjata tersebut kepada ahli keluarga sah sebelum op Laras Fasa ketiga dilancarkan. Beliau bercakap demikian dalam sidang medianya di IPD Limbang. Hampir 70% Belanjawan Negeri 2021 yang dibentang oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg pada pembentangan Belanjawan Negeri 9 November lepas dilihat banyak menjurus kepada peruntukan untuk pembangunan khususnya di luar bandar. Langkah tersebut disambut baik oleh pelbagai pihak termasuk pertubuhan bukan kerajaan NGO dalam usaha menambah baik kemudahan infrastruktur dan akses jalan raya yang lebih sempurna di kawasan luar bandar. Menurut Presiden Persatuan Anak Vai Bintulu PAVB, Pandi Suhaili, peruntukan sebesar itu memperlihatkan kerajaan negeri sangat mementingkan keperluan rakyat tanpa meminggirkan perbelanjaan mengurus dan mentadbir negeri ini. Jadi kita tidak menafikan bajet-bajet lain, pengurusan, pentadbiran dan lain-lainnya, tetapi di Sarawak kita sangat beruntung kerana bajetnya lebih mengutamakan pembangunan luar bandar. Jadi kita mengucapkan sebagai sebuah badan NGO, kita mendukung kerajaan yang ada pada hari ini. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas melakukan kerja-kerja pemasangan papan tanda Masjid Darul Iman, Kampung Johari, Pandan, Sebau. Ia merupakan sebahagian daripada sumbangan PAVB melalui program kunjung bantu PAVB ke masjid dan surau di kawasan luar bandar dan pedalaman. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Persatuan Anak Bayi bahagian Bintulu kerana sanggup datang ke Kampung Pandan untuk menderma signboard masjid kepada kami penduduk Kampung Pandan. Sigitnya masjid kami orang tu masjid luar bandar. Jadi kami minta perhatian orang atas lah dengan kami. Masjid tu banyak lagi diperlu oleh kami.
Selain melakukan pemasangan papan tanda di Masjid Kampung Johari Pandan, pihak tersebut juga melakukan aktiviti turun padang bagi membantu Masjid Ar-Rahman Sebauh dan turut melakukan kerja-kerja sanitasi serta menyerahkan peralatan sanitasi. Persatuan Bekas-Bekas Pengguna Dadah atau Pengasih Malaysia, Cawangan Sarawak berhasrat untuk bekerjasama dengan kerajaan negeri dalam usaha membasmi penyalahgunaan dadah khususnya di negeri ini. Pengasih Sarawak dalam satu kenyataan media memaklumkan persatuan itu akan mengaplikasikan pengalaman dalam membimbing mereka yang terjebak dalam kancah dadah. Selain itu, persatuan tersebut akan menggunakan pendekatan lebih kreatif mendekati anak-anak muda bagi mencegah mereka daripada terjebak semula dalam penyalahgunaan dadah. Pengasih turut menggunakan khidmat bekas-bekas penagih dadah yang telah pulih untuk menyantuni pengguna dadah lain yang berpotensi untuk pulih bagi mengurangkan impak sosial akibat penggunaan dadah dalam kalangan masyarakat. Menurut persatuan itu, bekas-bekas penagih dadah memerlukan sistem sokongan yang kuat dalam masyarakat untuk kekal bersih daripada najis dadah dan bekas penagih yang telah melalui pemulihan dapat mengikuti aktiviti-aktiviti sokongan yang dipanggil Aftercare Program. Paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak hari ini. Saudara terus amalkan kebiasaan baru dan patuh prosedur operasi standard yang ditetapkan. Bersama kita putuskan rantaian pandemik COVID-19. Kita jaga kita. Dengan itu, saya Vanessa Mering. Selamat berhujung minggu dan jumpa lagi.